Okey, Assalamualaikum. Kita lupa pasang mana lah. Okey, pasang dulu. Okey, Assalamualaikum. Mamu handsome Zami Umar. Baru seorang tengok. Okey, sebelum Mamu start, alright? Okey, dah naik dah orang yang tengok. Sebelum Mamu start, hangpa tak payah nak perbetul ke apa ke, memang skrin sengit. Okey, saja bagi sengit. Yang Mamu nak tahu lah ni, dapat dengar tak suara? Siapa-siapa tolong jawab, Ustaz. Dapat dengar tak suara Mamu dengan jelas? Kalau dapat dengar suara Mamu dengan jelas, baru Mamu sambung lah. Sidik tolong Sidik. Dengar tak suara aku Sidik? Arif, dengar tak suara saya? Johari, dengar tak suara? Kalau sekali kita cakap tak dengar suara, naik orang pula. Siapa-siapa tolong tulis, Ustaz. Tunggu dulu lah. Dengar suara tak? Angka yang tengok dah naik, tapi Mamu tak tahu suara dengar ke tak. Okey, clear. Syam Rahman. Okey, terima kasih no. Okey, Mamu bagi salam sekali. Assalamualaikum. First yang Mamu cerita ni bukan nak aibkan siapa-siapa, bukan nak aibkan Mamu, bukan nak aibkan kurier JNT, bukan nak aibkan mana-mana syarikat kurier di Malaysia. Cuma nampak benda ni semakin menjadi-jadi, terutamanya masa PKP 2.0. Hari ni masa live ni 3 Februari 2021. Okey. Sebelum ni pun dah pernah terjadi, cuma kata serius tak serius. Itu lately ni dia macam makin menjadi-jadi. Okey. Siapa-siapa yang pernah tengok, okey, kalau boleh lah. Fitri alhamdulillah, Saiful alhamdulillah. Siapa-siapa yang tengah tengok ni, kalau boleh tolong share video Mamu ni supaya terutama sebab tajuk ni JNT. Staff JNT daripada delivery boy, supervisor, site manager bahagian daerah-daerah, habis tu manager di peringkat negeri, manager di peringkat contohlah utara, central, selatan kan, dan kemudian HQ dia mesti ada level-level dia kan. Kalau kita tahu siapa-siapa yang bekerja dalam bidang ni, terutamanya JNT, ataupun post-post lain, boleh tengoklah. Tolong share supaya mereka tengok, mereka dengar. Okey. Siapa-siapa yang dah tahu, okey, baru ni pasal Mamu 29 Januari, Mamu cerita sikit lah. Mamu cerita baru hampa boleh faham, baru hampa boleh clear, dan siapa senasib boleh type. Boleh share supaya orang kata kita bukan nak cari kesalahan kita nak penyelesaian bagi pihak kami. Sebab apa? Kita ni orang kata user. Kalau kita ni pelanggan, kalau kita tak support, company tu sendiri tak akan berjaya. Sama juga macam konsep Mamu service repair kamera, kalau orang tak support Mamu pun tak boleh berjaya sampai hari ni. Okay, very simple, clear kan? Okay, Mamu sambung. Pasal Mamu daripada Kelantan, okay, Mamu pendekkan cerita. 29 Januari didapati hilang. Mamu sedang benda ni hilang pada 30 Januari. 29 Januari itu hari Jumaat. Mamu tahu pasal tu hilang masa hari Sabtu. Okey, Sabtu 30 Januari macam ni cerita dia. Mamu check dalam sistem, benda dah deliver. Mamu tanya dekat orang yang hantar. Biasanya perangai JNT, company lain so far tak pernah ada isu ni lagi lah. Okey, yang isu pertama. Bila kita check dalam sistem, okey, dah deliver. Terutama kalau geng-geng yang main Shopee, personal memang ada jadi benda ni kan. Geng main Shopee mesti tahu. Shopee, Lazada kan. Okey, once kita tengok dalam sistem pasal deliver, tapi barang tak mai kita. Jadi isu normal. So Mamu pun ingat benda ni normal. Mamu contact customer. So far, okey, customer kata barang dia dah hantar, tapi kata barang tak sampai Mamu lah. Okey, tak apa. Hati Mamu tak sedap. 30 Januari juga Mamu pergi ke JNT Bandar Baru Air Hitam, Falim. Kalau orang Penang dia beritahu Falim. Falim ni memang orang tahu kan. So Mamu pergi Falim, pergi check. Sebab apa? Dia ada Mamu tutup aib juga. Okey.
Di sebalik video ni mamu tutup aib juga nama dia, nama supervisor sebab kesian. Okey. Di sebalik ni kita pun nak ni. Betul Fakrul, bukan kita nak cari kesalahan. Okey. So mamu pi JNT Pulau Pinang, Bandar Baru Air Hitam, Falim. So mamu chat sebab staff ni dia ada so far lately lah untuk tahun ni banyak ada yang baru ni pernah terjadi masa awal Januari kan. Pasal mamu dah sampai kat Penang. On delivery daripada Falim tu 5 hari tak sampai-sampai, 3 hari 4 hari tak sampai-sampai. Mamu pergi di JNT nak check, dia kata ada dengan driver. Bila mamu tengok okey nama driver ni, okey. Mamu tahulah. So far alhamdulillah dengan tangan dia barang tak pernah hilang lagi. Okey. So mamu pun VIP benda tak urgent kan, bukan barang customer, barang sendiri. So far yang tu sampai. Okey, settle case. 30 hari bulan tu so mamu pi. Bila mamu pi, mamu check, dia kata barang dah deliver. So amazing, okey. Sebab rumah untuk deliver 24 jam ada orang. Okey. Dan tak syok JNT sekarang ni dah semakin lewat. Siapa pernah hadapi tahu lah. Dulu okey sampai pukul 6 petang. Lah naik pukul 7, pukul 8, pukul 9 malam, kemudian pukul 10 malam, 11 malam. Ada pasal yang kena hampir-hampir pukul 12 tengah malam. Hampa buat kerja macam mana weh? Okey. Banyak lagi company-company lain yang besar, yang hebat. Hampa pun dah makin yang besar. Tahu-tahu hantar tengah-tengah malam. Okey. Macam kami end user tak mau tahu masalah hampa. Sebab kami bayar. Tapi agak-agak hantar tengah-tengah malam kan. Okey, sambung cerita. Dia kata ada, dia kata parcel dah deliver. Bila kata parcel dah deliver, mamu agak pelik lah. Cek dengan family tak ada, dengan jiran apa semua tak ada. Deliver malam, pukul 9 malam lebih. Okey. Kemudian dia kata staff JNT di Bandar Baru Air Hitam beritahu, okey, akan hubungi mamu. Nak cek barang ada dengan driver. Okey, tak apalah. Kita pun diam. Petang, krik-krik. Sampai ke malam, krik-krik. Masuk krik-krik tu, tak kontak langsung 30 hari bulan. So, JNT yang satu bagus dia ni, dia kerja 7 hari. Sabtu Ahad pun full day dia bekerja. Jadi, masa 1 hari bulan tu, mamu pi. Okey, 1 hari bulan tu hari Ahad. Okey, mamu pun pi. Bila pi, samalah staff duk kata barang dah deliver. Kemudian mamu suruh staff tu call. Dia pakai handphone dia, okey? Dia pakai handphone dia call yang bestnya staff tu dia kata kononnya dia dah sampai, dia call wife mamu. Wife mamu tak pernah wujud di rumah tu, okey? Dia kata dia call wife mamu. Wife mamu kata saat tunggu tak buka pintu. Dia tinggal depan rumah. Tu game pertama, satu pembohongan yang nyata. Tak ada siapa pun tahu nombor phone wife mamu. Okey? Tu pembohongan yang pertama. Okey, tak apa. Kemudian mamu minta nak jumpa. Okey? Mamu minta nak jumpa dengan orang yang sepatutnya, orang yang menghilangkan barang ni. Okey, bila dia orang check dalam sistem, yang ni mamu announce, okey, mungkin ramai dah lalui benda ni. Minta maaf lah kalau mamu cakap berbelit-belit sikit, harap hampa faham lah. Dalam sistem nombor IC 5913, family mamu tak ada nombor IC tu. Mamu sendiri bukan nombor IC tu weh. Kes pemalsuan IC. Okay, dia dah tipu IC, dia dah tipu signature. Nampak tak? Dia tipu dua benda. Dia tipu IC, dia tipu signature. Kawasan yang hantar tu kawasan perumahan Pangsapuri, Pangsapuri, kondo, flat ni apa semua kan. Yang mana orang kata bukan kawasan rumah teres, bukan kawasan rumah kampung apa semua. Kononnya staff tu kata, dan dia mengaku dekat staff JNT sendiri, dan dia mengaku dalam call guna phone JNT, dia mengaku kat mamu. Okey? Dia mengaku, dia kata okey, tapi dia tak mengaku, ada game dia lah kan. Dia kata kat sini di rumah tak ada orang. Mamu tak mau maki je. Hampir rasa macam nak maki je. Di rumah tu, mamu tak mau sebut siapa ada secara umum, tapi di rumah tu ada orang tengah tengok TV, tutup pintu. Dia pun tak tidur pun. Dia tipu. Kemudian dia kata dia tinggal depan rumah. Weh, rumah flat kot. Okey? Bukan rumah teres. Rumah teres hang baling barang tak apa. Barang aku beribu.
Barang yang hilang ni nilai dia RM1,000. Bukan puluh, bukan RM100. Harga dia RM1,000 weh. Okey? Okey. Kemudian bila dia kata dia tinggal malam, siang baru kita buka pintu. Salah siapa? Simple lah. Yang ramai-ramai tengok ni kan, kalau ada staff JNT tengok, dia pedang kata driver, delivery boy, supervisor, manager, site manager, HR, hampa punya pengurus sekarang kan, CEO lah, salah siapa? Tolong jawab kat saya. Sebab hampa buat game kat saya. Okey? Satu hari bulan dapat tahu dalam call, okey? Barang tinggal depan rumah, depan pintu, rumah flat. Pukul 9 malam lebih. Agak-agak benda boleh wujud ke sampai siang? Itu kalau staff tu tak tipu lah. Okey? Tapi nombor IC 5913 menjadi misteri. So, mamu anggap ada orang lain yang ambil atau ditipu lah. Okey? So, satu hari bulan mamu kata kat staff tu, mamu nak sembang dengan manager. Rupanya, cawangan kecil, mereka tak ada manager. Sistem mereka lain. Okey, tak apalah. Dia kata supervisor. Supervisor cuti, okey, tak apa. Adik tu minta dengan saya 2 hari untuk selesaikan kes ni. Bermaksud satu hari bulan, 2 hari bulan. Okey. Selepas 2 hari ni, kes ni tak settle. Selepas 1 hari bulan, 2 hari bulan mamu pi JNT. Mamu pi tengah hari. Mamu pi tengah hari. Tak settle. Mamu dapat jumpa dengan supervisor. Tapi perwatakan mereka baik apa semua, cakap lembut. Mamu cakap lembut lah kan. Okey. Dapat jumpa, dia kata okey, dia akan check dengan dengan sistem, dengan staff apa semua. Itu dia janji 2 hari bulan settle. Dia kata nak call mamu. Haram tak call. Daripada pukul 12 tengah hari, mamu tunggu sampai malam. Haram tak call. Lebih kurang pukul 6 petang kot. Kita tunggu tak mau lah. Nak pi kerap-kerap kan. So, mamu call tak jawab. Call kali kedua, okey jawab. Kali kedua dia jawab. Dia beritahu kat mamu, dia tengah berbincang dengan staff tu. Sebab penyelesaiannya simple ya. Bawa barang balik ataupun ganti amount yang diminta. Okey. So, settle. Cakap. Kemudian, dia tak call mamu. Okey. Lepas pukul 6, dia tak call mamu. Berlanjutan sampai ke malam. Mamu ingat lupa, okey. Berlanjutan sampai ke malam ataupun maghrib. Okey, dia ada apa, lepas tu mamu lupa siapa call, minta maaf lah. Kemudian last kali lebih kurang dalam pukul 9 malam lebih. Pukul 9 malam lebih, dia call, mamu call. Lawan call lah, lebih kurang macam tu. Mamu kata macam ni lah. Okey, mamu dengan JNT Falim radius lebih kurang 1 km. So, mamu pun pergi office. Yang best kan? Yang bestnya, okey, mamu faham lah supervisor tu cakap dengan dia punya manager. Sebab Penang ni depa ada 7 kawasan. So, 7 kawasan ni depa ada manager depa. Okey, dia sembang manager. Manager dia kata kalau boleh ganti 100 ya. Okey. Agak-agak ampa ganti 100 betul. Pasal ni tak beli insurans Okey. Sekarang ni ganti 100 mamu bukan nak claim pasal insurans tau. Staff mengaku salah. Staff yang buat tu mengaku salah. Dia mengaku dia tinggal depan rumah. Nombor IC masih misteri tau, nombor IC tipu. 2 hari bulan tu mamu tak tahu sampai ke malam. Sampai ke pukul 11 malam depa buang masa mamu pergi JNT. Okey? Sampai ke sudah nombor IC tak tahu nombor IC siapa. Kata kan, kata kalau sembang dengan manager boleh ganti 100 ya. Aku tak mau maki yang agak-agak Lah ni kes pecah mana kot. Janji dengan mamu 2 hari bulan nak settle kemarin. Tak settle. Okey? Sampai ke tengah malam. Hampa buat sampai aku tak boleh buat kerja kot. Okey? Tak settle. Habis tu, mamu tak mau babitkan lah dengan kata kita boleh report SKMM, KBDN. Kejap ni mamu akan cerita bahagian report SKMM, peminaan SKMM, KPDNKK dan juga Polis Jabatan Komersial. 3.
Mungkin ada yang lain, nanti kita top up lain. Okay. So senang kata benda ni tak settle. Okay, mamu pi dengan harapan dapat berjumpa dengan delivery boy yang buat hal tu. Sampai-sampai okay, game baru cerita. Sepatutnya masalah isu dalaman jangan cerita kat kami customer. Kan kami dah bayar apa, settle lah. Ni duk cerita barang ni pas kat dia ni, buat bola pimpong. Penang kata duk buat bola pimpong. Tu masalah aku lah. Dia keluar aku dah pula kan. Minta maaf. Tu masalah saya. Masalah mamu. Bukan masalah mamu Internal masalah hampa tu masalah hampa. Ini ada dalam management. Takkan tak reti kot. Kan? Kita supervisor, kita manager, delivery boy. Tu masalah hampa. Saya sendiri ada masalah saya sendiri. Saya tak cerita pun. Kan? Very simple. Be professional. Simple. So, okay. Mamu sambung. Okay? Mamu sambung sampai-sampai rupanya okey, yang hantar orang lain, tapi orang yang hantar ni gunakan ID staff tu. So dah babitkan 2-3 orang lah. Kalau cerita kat hampa pun pening dengan mamu sekali pening. Okey? So cerita berbelit-belit. Mamu kata kalau tak settle 2 hari bulan minta maaf lah, mamu terpaksa buat report. Dan mamu buat report malam kemarin kat KPDN KK dan juga SKMM. Okey? 2 benda. Mamu report. Staff mengaku saya buat salah, ganti 100 agak-agak sistem mana apa pakai. Fikir logik. Sistem mana pakai. Yang ni bukan insurans lah. Okey? Hang bawa lari barang aku, hang curi barang aku, ganti RM100 je. Cantik muka. Ni masih guna karakter lembut lah. Bugut masih guna karakter yang lembut. Kalau guna karakter yang kasar, dia tak guna cara ni dah. Semua orang boleh faham kan. So okay, settle. Malam tu sebelum mamu balik, sebab mamu nak tunggu, nak jumpa dia. Okay, malam tu tunggu. Tu sembang dengan supervisor. Dia balik pukul 2-3 pagi ke. Lebih kurang macam tu. So mamu balik dulu lah kan. Benda ni tak settle. Mamu report apa semua. Hari supervisor tu beritahu kat mamu pukul 3 petang kita jumpa kat cawangan baru depan Shanshan Falim. Okay, dia buka kat cawangan baru. Maksudnya bisnes macam ni yang boleh buka cawangan. Customer banyak TikTok tapi hampa membohong customer. Naya kot. Pasal mamu 2 hari sekali ada satu ataupun tiap-tiap hari ada. Depa cukup kenal Zamin Omar. Okey? Cukup kenal. Mamu PJNT tak pernah marah. Lambat ke, cepat ke kan, barang hilang ke. Sebelum ni JNT ada kes, settle, gentle. Yang ni tak gentle. Serius tak gentle. Okey. So, supervisor tu kata pukul 3 petang hari ni mai jumpa dia. Dia bawa jumpa staff tu. Mamu kata, dah banyak buang masa saya. Saya minta maaf. Kalau ikut hati saya tak main dah. Kan takkan saya pula nak call, nak kena peringat. Ni salah hampa. Saya buat report lah. Tu pandai-pandai lah. Okay. Dia minta tolong dengan mamu. Kalau dia tak contact dia. Memang mamu tak contact. Lebih kurang pukul 2 lebih. Okay. 2 petang lebih hari ni. Dia telefon mamu. Mamu jawab. Dia kata pukul 3 petang. Mai. Okey. Perangai mamu punctual. Terutama kita orang Islam punctual. Sebelum pukul 3 mamu sampai, lebih kurang pukul 2.58 tadi. 2.58 mamu dah sampai. Alhamdulillah. Yang best dia, manager pula, sorry minta maaf. Supervisor tu ada. Okey, mamu duduk dengan supervisor tu. Biasalah. Jenis mamu kalau marah apa, mamu kita tak tunjuk sangat. Buat apa kita nak jadi King Kong, jadi hak organ apa semua, benda tak settle kan. So mamu sembang baik kan, mamu sembang baik sampai last mamu tengok jam pukul 3.10 mamu sound dekat supervisor tu. Dia dah buat salah, attitude out, disiplin out, janji nak jumpa, dah buat kes macam ni, 3.10 tak sampai weh. Okay, tutup isu. Lepas tu dia sampai. Okay, lebih kurang dalam 3 suku macam tu kot. Kita kena tunggu dia. Dia suspek utama kejadian. Kita kena tunggu dia. Hampa simpan staff macam tu lah. Minta maaf lah. Mamu biasa kerja tau bidang-bidang ni. Mamu pernah jadi supervisor. Mamu pernah jadi manager. Tak payahlah nak sebut company apa. Okay. Mamu pernah handle budak-budak. Orang tua-tua mamu pernah handle. Yang ketegak, yang baik, yang lembut, yang gasak, semua. Kalau kita tak layak jadi leader, jangan raja. Minta maaf cakap. Nak jadi leader bukan senang. Tapi kalau hang tak layak jadi leader, tak payah kerja. Cari experience lain lah. Pergi belajar lagi lah. Kan? Ni bukan marah tau. Ni nasihat. Okay. So dia sampai drama.
Drama dia buat pusing-pusing tak ingat. Kononnya bukan tangan dia. Alhamdulillah, dalam phone ni ada bukti. Okey, bukti call, bukti WhatsApp, apa semua, deal apa semua dengan staff tu semua ada. Nasib baik ada. Dia buat macam mana hari tu malam terpusam tau. Dia buat macam mana cerita malam tu tak wujud kejadian. Macam otak dia malam tu hilang untuk hari tu. Mamu tunjuk, diam. Okey, padahal dalam phone dah mengaku salah dah. Bukan dalam phone ni, dalam phone staff JND. Main depan-depan buat drama lain. So bagi Mamu something wrong. Lepas kami berkomunikasi lebih kurang 10-15 minit, Mamu nampak dah game mereka ni. Sebab apa? Duk cerita masalah, okey dah janji nak 4 kali bayar. Kemudian nak janji nak bagi jadi 5-6 kali. Dan Mamu kata, okey, kalau barang dapat, senang kata yang hilang tu lens, okey. Kalau lens tu dapat, lens tu pula lens Mamu. Kalau lens orang lagi pening kepala tau. Ni lens Mamu sendiri. Okey. Okey, apa tu? Kalau lens dapat, Mamu bagi balik duit, tak ada isu pun. Tapi ni lens tak dapat, duit pun tak dapat. Pening lah. Okey, macam Bang Kuling kata, pening. So, okey, sembang. Tak mana aku nak cerita, pening dah. Dengan aku pening. Okey. So, Mamu tunjuk kat mereka. Mamu dah report, Mamu tunjuk report ni dah diterima. Okey, Mamu tunjuk. So dengan harapan settle lah kan. Okey, cara mereka nak settle ni tak best. Tak best kenapa? Nombor 1, supervisor minta maaf supervisor. Mamu cakap crystal clear. Mamu tak suka nak berbelit-belit. Supervisor Bandar Baru Air Hitam Pulau Pinang Falim minta Mamu tarik report. For what? Minta maaf Mamu tanya dalam ni. Sebab apa ramai menjadi bangsa selain Mamu? For what? You suruh I tarik report dan lens I tak dapat, duit I tak dapat, ganti rugi tak dapat. Nak settle, selesaikanlah hampa buat main lens tu kotak pasal tu ke, hampa pergi beli baru main ke. Dan kalau hampa pergi beli baru, lebih daripada apa yang Mamu tuntut lah. Simple lah. Atau hampa ganti duit tu baru profesional. Postage lain pernah buat hal dengan Mamu. Mamu tak mau sebut postage mana. Depa ganti gentle lah. Ada satu tu ganti unit baru, ada satu lagi ganti duit full. Tak beli insurans pun. Sebab apa? Kecoyan staff. Staff buat masalah. Okey. Mamu lupa cerita, okey. Siapa yang ikut pada first, hampa faham lah. Siapa yang tak ikut pada first, nanti hampa ulang balik. Okey, duk sembang-sembang dengan kami 3-4 orang ni. Selepas 10-15 minit kot, staff yang pecah amanah ni tunjuk something kat Mamu. Tapi Mamu tak rakam lah kan. Dia tak buat detektif Conan. Nasib hang baik lah. Dia tunjuk kat Mamu dan dia mengaku depan Mamu, depan 2 supervisor. Okay? Seorang supervisor lelaki kawasan tu, seorang lagi supervisor perempuan. Mamu tak tahu kawasan mana. Okay? Dia mengaku yang tu nombor IC dia. Tak ada isu dia tinggal depan rumah. Dia tak sebut langsung. Nampak tak game? Tadi sembang bubuh depan rumah. Okay? Itu nombor IC fraud. Kemudian kata orang tak ada rumah. Itu kontak wife Mamu. Bila masa wife Mamu duduk situ. Okay? Bila jumpa depan-depan, dia tunjuk tu nombor IC dia. Very simple. Okay? Very simple. JNT Malaysia, Penang, postage lain, tolonglah pesan dekat staff hampa. Agak-agak kan, kalau hampa nak ligan komisen atau barang banyak, yang tu Mamu tak payah ajak hampa. Kan? Takkan Mamu nak kena ajak hampa, nak kena beletak kat hampa macam mana cara pengurusan yang betul. Barang tak sampai, customer tak lewat call, tak jawab, delivery tak ada, tempat untuk simpanan. Berapa hari, seminggu, 5 hari, sebulan untuk barang tak dituntut, okey, jadi loss. Isu-isu benda-benda ni takkan dalam team management HR tak tahu. Kalau hampa dah buat benda ni, hampa kena buat turun lagi cakap dengan staff-staff ni. Kalau staff ni tak boleh ikut, okey, supervisor ada beritahu kat saya, staff ni bermasalah. Okey, 2 staff ni bermasalah, dia mengaku kat saya. Kalau betul dia bermasalah, ambil tindakan tata tertib. Kita kerja bukan family. Family. Kerja. Ambil tindakan tata tertib. Bila ambil tindakan tata tertib, tak settle lagi, gantung kerja, tak settle lagi, buang kerja, takkan yang tu aku kena ajak hampa. Simple. Bab pengurusan, tak reti main belajar aku. Aku bagi training, percuma. Aku tak cas. Ni habang gentle live Kalau staff hampa tak reti buat kerja, buat satu slot, mai aku pergi ajak, percuma. Naya weh rakyat Malaysia kena macam ni.
Benda bukan murah, kepercayaan orang hilang. Nama kita busuk, nama orang yang hantar busuk, nama company hamba pun busuk. Ni lagi seorang tanya, ada insurans ke tak? Bang, staff pecah mana? Staff mengaku, kemudian staff tulis nombor IC dia. 3 benda ni bang. Tak ada soal insurans lah. Kalau yang ni, mana-mana syarikat kurier kata perlukan insurans juga, nampak tak payah berniaga lah. Kalau yang ni mamu salah, buktikan yang ni mamu salah. Buktikan seluruh rakyat Malaysia salah. Mamu cakap bukan untuk diri mamu saja, on behalf Malaysia netizen. Okay? Simple. Staff pecah mana, tulis nombor IC dia, signature sendiri. Naya. Kemudian, okay, Mamu sambung cerita. Dia pernah nak ajak settle tepi. Okay, on settle tepi. Very simple, sebab sebelum ni ada staff JNT juga buat problem. Settle, ganti full refund. Tak ada isu lah, last year. Tak lama pun, last year lah. Okay, 2020. Jadi, so settle, memang settle. Yang ni panjang cerita. Supervisor macam mana ni? Okey, betul hang nak lindung staff hang, tapi staff hang ni, hang sendiri mengaku dia ada masalah attitude, disiplin, melawan hang. Masa malam kemarin kita panggil tunggu dia main jumpa, pun dia tak main, dia melawan lagi. Hari ni dia main lambat. Kemudian dia dah pecah mana? Kenapa kita perlu simpan staff macam ni? Bukan I nak musuh dengan you tau. I tak musuh dengan siapa-siapa pun. Ni cakap very general. Tak suruh hampa masuk belah Mamu, tak suruh hampa masuk belah dia. Tapi Mamu cakap very general. Atas pagang. Fikir sendiri lah. Kerana seorang, okay, rosak branch, rosak nama region, rosak nama Malaysia. Kenapa Mamu lari daripada pos Malaysia, FEDET, GEDET, masuk ke JNT yang terdekat dengan aku? Kemudian pandai mula-mula berpancing dengan harga murah lah, harga panik kita. Tak ada isu lah kan, masih murah lagi lah. Kemudian Mamu ingat Mamu seorang kena. Bila PKP 2.0, hampir satu Malaysia bising benda ni, isu ni, barang hilang, barang tak sampai, barang lambat. Okey, naya. Dan kenapa Mamu guna sekarang ni buat live Facebook? Selain daripada report tu, okey, Mamu hubungi Facebook, JNT melalui Facebook. Okey, Central HQ. Habis tu Mamu guna website. Sampai hari ni Mamu minta email HQ dengan email cawangan. Dua-dua ni macam tak wujud, tak dapat. Tadi gunakan kabel sebahagian KL ke Johor, lupa member dari sana, pun tak tahu email. Macam mana pihak pengurusan nampak buat kerja? Post laju kita nak report, cari-cari pening apa semua, masuk website ada je HR post laju. Ni tak ada. Nak email apa pun tak ada. Masuk-masuk mak nenek, mai okey, apa tu operator. Okey, tak apalah, kita pun type operator. Giliran anda 727. Duduk daripada pagi sampai ke malam 727. Aku tak ada kerja lain nak buat. Nak tunggu giliran 727 macam masuk hospital lah. Macam mana pengurusan nama? Sepatutnya very simple lah, ada email HQ, email HR. Benda budak-budak pun tahu, company kecil budak ni apa company, bukan PNC tau. MNC. Apa tu MNC? Company yang ada di seluruh dunia, kebanyakan negara ada. Kalau company tu hanya wujud di Penang je, di utara je, okey ya. PNC dalam Malaysia ni MNC company. Memalukan weh. Aku hampir nak maki. Lebih baik kita selawat ke tak? Bila kita maki. So, kes tak settle kan. Mamu sambung balik cerita. Okey, dia bubuh nombor IC dia. Bila dia bubuh nombor IC dia, nombor IC staff tau, lagi ke supervisor nak pertahankan dia? Supervisor betul apa? Okey, lah ni nak settle tepi. Okey, on settle tepi. Sembang 4 kali bayar. Okey, Mamu tak ambil beritahu lah. Lepas tu Mamu tarik report. Agak-agak duit dengan kamera dengan lens tak dapat. Salah satu tak dapat. Nak suruh tarik report. Okey, kata settle tepi. Kalau settle tepi, bayar langsam atau buat main barang, okey, on. Okey, settle tepi, bayar full ataupun buat main barang. Okey,
Yang tu baru betul settle tepi, baru betul mamu tarik report dan mamu tak tambah report. Okay, simple. Kaman mana apa Kaman Man, saya belum dengan polis, saya belum buat report. Saya akan buat lah kalau benda ni tak settle. Sebab apa? Dia guna IC dia, ambil barang kita. Ni dia macam kita menuduh lah. Ambil IC hang dalam sistem, dan depan-depan mamu dia mengaku, depan dua supaya mengaku. Nah ya, so pemencuri ya. Simple. Tidak? Okay. So, bila staff macam ni, lagi dia nak cerita, okay, dia kata dia nak kena contact manager untuk kawasan daerah mereka lah, untuk Penang kan. Okay, tak apa, settle lah. Yang tu mamu tak mau tahu lah. So, hari ni tak settle. Hari ni 3 Februari 2020. Tak settle. Bila tak settle, okay, kita dah buat report apa semua, macam apa, apa tu? SKMM. 21 hari dia beritahu. Okey, daripada bagi jawapan 21 hari. Tak silap lah. KPDNKK, dia beritahu isu ni bukan melalui depa. Depa ambil kes ni, depa bagi dekat SKMM. Okey. Memang kes orang apa ni tribunal ni, tapi tujuan saya buat live ni bang bukan tak mau cerita pasal tribunal ke apa semua. Berapa ramai dah kena? Tu tujuan saya. Berapa ramai dah kena? Yang kena ramai-ramai ni, tolong share video ni. Yang kena ramai-ramai ni, tolong tag JNT Malaysia. Yang kena ramai-ramai ni, tolong komen. Tolong share supaya ramai orang tahu, supaya hak-hak kita ni terbela. Duit hilang mamu boleh cari, lens hilang mamu boleh cari, sebab apa? Milik mamu. Tapi kepercayaan yang hilang, mungkin untuk mereka geng-geng besar isu ni kecil ya. Tapi duit barang-barang kami bukan isu kecil ya. Isu rakyat Malaysia bukan isu kecil ya. So, okey. Okey, mamu sambung. Dia duk cerita perihal yang tu yang ni. Sekarang ni staff tu dah mengaku, okey. Mengaku depan supervisor dia, proceed ganti. Okey. Supervisor ada dua time tu kot. Supervisor dia sendiri yang laki, yang perempuan ni supervisor tempat mana atau staff yang buat salah ni mengaku, okey, on salah ganti. Ganti kat supervisor. Supervisor jaga tempat tu. Okey, mamu tak tahulah kan. Mamu anggap dia manager ke apa kan. Once dia dah kata on, takkan mamu nak kena ajak, okey, hampa kena buat surat, okey, buat macam ni, potong gaji dia, terus bagi kat mamu. Atau potong gaji dia, buat main lens kat mamu. Very simple. Hampa nak ambil tindakan dekat dia. Yang tu hal hampa, mamu tak ambil tahu sebab apa. Yang tu family hampa, bukan family mamu. Staff tu dah mengaku dan dia on ganti. Kenapa perlu dilengahkan benda ni lagi? Kenapa perlu mamu nak, okey, orang kata nak tambah report lagi? Menyusahkan dia, menyusahkan supervisor, menyusahkan manager. Habis tu ni lah dah masuk dalam Facebook live. Kita tag ramai-ramai, kita share ramai-ramai. Kalau orang-orang lain ada kes yang kena, share. Naik lah kami. Okey. Nampak tak? Lah ni staff dah mengaku salah. Di pengakhiran cerita, staff dah mengaku salah. Kalau siapa yang tahu Falim, tag. Siapa tahu ID dia, tag bagi nampak. Bukan tak mau cakap depan-depan. Ini kuasa kami sebagai rakyat lah. Sebagai orang biasa. Sebagai customer, nampak? Bukan nak bergaduh, nak bagi settle benda ni dan nak isu-isu lain yang orang lain kena settle. Staff ni dah mengaku, dah on. Okey. So macam mana hampa nak potong gaji dia, mamu tak mau tahu lah. Betul tak? Dan orang lain pun tak mau tahu. Dia dah mengaku dia salah weh. Hampa nak selamatkan dia ke, hampa nak buang dia ke, kami tak mau tahu. Mamu tak mau tahu. Kalau mamu kerja di bidang retail, contoh kita kerja di Tesco, kita kerja di mana-mana company, staff tu dah mengaku salah. Okey, on, proceed, ganti. Dan mamu tak mau deal dengan dia. Kalau dia terus ganti duit kat mamu, okey, on lah. Macam staff sebelum ni, dia keluar duit daripada poket dia, ganti, on. Tapi dia ni, dia kata dekat supervisor dia, on. So simple, mamu pendekkan cerita, ambil gaji dia. Takkan yang tu tak faham. Simple. Ambil gaji dia. Dan bukan pertama kali dia duk tinggal barang dekat luar. Tadi pun dah kantoi.
Berapa ramai yang kena mamu nak tanya kat sini, yang kena barang, kena tinggal dekat luar. Kalau dengan kita punya kata permission on, tapi without our permission, how? Tinggal kat luar. Tinggal rumah flat, kondo, apartment, 2-3 jam, 4 jam, 5 jam, 10 minit, macam-macam boleh berlaku. Seminit macam-macam boleh berlaku. Ni hang tinggal melebihi 12 jam, weh, barang harga ribu. Memang satu, tapi harga ribu. RM1,000. Lah hang nak garanti kat aku pun jadi terhegeh-hegeh. So macam mana? Kawan-kawan yang lain biasa kena tak? Dia mengaku dah Syawal. Dia mengaku dah ada tinggal. Habis tu dia dah janji, dia dah kata ganti kan. Supervisor nak call pula, nak contact dia punya manager. Mama tak mau beritahu lah kan. Habis tu tadi dia kata, peringat lah, esok lusa peringat. Satu kerja pula aku nak kena peringat. Hampa punya salah, aku nak kena peringat. Aku mak bapak hampa lah. Mula aku bos hampa lah. Bukan kan, aku customer hampa. Jaga lah. Dan saya ni mewakili semua customer, semua user-user kat Malaysia. Bukan JNT ya. Kalau company-company lain ada buat benda ni, tag, share ramai-ramai. Supaya nasib kita terbela. Benda ni je yang boleh selamatkan kita, yang boleh improvekan kita. Tujuan benda ni mamu buat. Sampai lah mamu tak sebut nama staff-staff yang terbabit. 3 nama ni mamu ingat. Nama yang pegang ID, nama yang pecah amanah, supervisor. 3 ni mamu ingat, 3 ni nombor phone ada. Mamu tak nyatakan nama hampa. Mamu tak tunjuk rupa hampa. Mamu cakap berlapik. Mamu masih berlapik. Ini tujuan dia supaya benda ni kalau boleh share satu Malaysia. Selagi mana benda ni tak settle, pengurusan hampa fail, HR hampa fail, supervisor mengaku kat mamu, HR pening gelong, company ni baru. Okey, hampa dah ada alasan penyelesaian, hampa dah ada masalah. Kita dalam bisnes, dalam hidup, okey, dalam pengurusan, once kita ada problem, bukan tambah problem, kita cari penyelesaian. Islam pun ajak macam tu, Rasulullah pun ajak macam tu. Sekolah mamu tak sure ajak tak ajak, mamu lupa dah, minta maaf. Tapi kalau dalam bab bisnes, rasa ada kot, mamu bukan pelajar bisnes kan. Okey, takat tu je lah mamu share. Dan mamu minta maaf dekat staff-staff JNT yang tengok video ni. Suka hatilah, hampa nak marah ke, hampa nak terima ke, hampa tak mau terima ke kan. Suka hati, terpulang. Mungkin hampa kata tak efek. Benda ni amanah nak jadikan rezeki kerja. Nah ya. Dia sama konsep macam brother yang buat salah ni, yang mengaku salah tu. Dia sama konsep dengan you kerja sebagai cashier. Okay? You kerja sebagai cashier, contohlah di supermarket ataupun di kedai Iskandar. You kerja sebagai cashier. Okay? You staff. Simple, siapa-siapa yang tak faham mau bagi gambaran. Lah ni mamu kerja di supermarket cashier. Okey, dapat duit. Alamak. Yang ni ada duit note 110 keping yang sempoi. Masuk dalam poket. Itu buat sengap. Kemudian esok lusa didapati kantor mengaku kat bos. Bos, duit tu memang I ambil. Dan you pula jadi bos nak lindungi benda ni ya. Nak jaga benda ni ya. Macam mana? Hang dah gagau duit, mengaku kat bos, bos duk pertahan lagi budak ni. Jahanam company weh. Okey, kita nak bagi peluang. Boleh bagi peluang kat budak ni. Nak bagi peluang, tak ada masalah. Buat tindakan lah, tindakan tata tertib, gantung kerja PKP tak PKP. Hang ada gaji, aku tak ada gaji tau. Mamu kerja dalam rumah, buat kerja dalam rumah tak ada gaji Hang buat masalah hang ada gaji. Aku tak ada gaji tau. Muhammad, mereka buat SOP pun bukan runner ikut. Betul, simple. Ada runner yang tak ikut sampai tengah-tengah malam apa semua. Tapi benda ni, take action lah benda ni. Macam kita, mamu tak mau sebut lah HR, kita supervisor, site supervisor kan. Kita kena ambil tahu benda ni.
dia kena ada tindakan-tindakan warning apa semua, baru ada improvement. Contoh dah antara company yang the best courier Malaysia, okay, FedEx, sorry bukan FedEx, DHL. Memang ada isu apa semua kan, tapi DHL antara yang terbaik. Tapi bagi mamu nombor satu terbaik Takbin, TAQBIN. Company ni daripada Jepun. Okey, daripada Jepun, dia ada buka di Malaysia. Okey, Takbin. Macam mana hampa tengok pihak pengurusan Takbin? Macam mana Takbin bila ada masalah, macam mana mereka handle? Padahal company Jepun, mamu tak tahu Islam bukan Islam, tapi deal dengan mereka ni super nice. Jangan pula hampa marah aku. Okey, stop lah. Support JNT, support lah Takbin. Logo kucing kot. Jangan kata macam tu. Betul tak? Waalaikumsalam. Kita nak bagi improvement. So, okey lah. Mamu rasa takat tu. Terima kasih kepada semua yang tengok. Malam ni kira ramai yang tengok kan. Terima kasih kepada semua yang tengok. Siapa-siapa yang dah kena, share benda ni. Hampa tahu staff-staff JNT, tak kisah daripada staff ke company, tag kat mereka, share benda ni supaya benda ni settle. Betul bang? Okey, macam ni. Kawan saya Muhammad Fazli Ali. Okey, sahabat nak ikut pangkat bapak kan, antara orang yang saya hormati lah. Tak payah cerita title penjagaan dia apa semua, antara idola mamu. Dia sendiri jawab. Dia CEO tau weh. Okey, dia sendiri jawab, pecah amanah tak ada kompromi. Ni pecah amanah, dia mengaku weh. Mengaku, okey, mengaku dalam phone settle kan. Ni mengaku depan mamu dan depan dua orang supervisor. Dia mengaku dia buh nombor IC dia. Dan dia terdiam tak dapat nak jawab. Mamu tanya mana pasal. Betul ke dia tinggal depan rumah? Dia curi ke? Hilang ke? Bagi kat orang lain ke? Hampa fikir ni ke? Pecah mana? Bila kes pecah mana, kalau siapa-siapa kata kes pecah mana ni ada kena-mengena dengan insurans apa main sekolah mamu kan? Mamu main cerita dengan aku. Abang boleh pergi cerita dengan mana-mana bos company. Okey? Kalau nak buktikan mamu ni, mamu lah bos, mamu lah kulis orang. Pergi cari mana-mana company yang kecil, yang besar, pecah mana, okey, claim insurans 100. Kena kat hamba. Barang harga 1000, bayar 100. Lah 100 pun tak dapat, 1000 pun tak dapat, lens pun tak dapat. Agak-agak. Saya dah buat report dah bang. Abdul Malik. SKMM dengan tribunal lebih kurang lah. Okay. Sebab apa mereka leka dengan benda ni, mereka memudahkan benda ni. Bukan memudahkan, mereka drag masa kan. Supaya kita jadi fed up kan. Mungkin 1000 untuk saya tak mahal. Contoh. Okay. Jangan kata aku ni super kaya pula kan. Mungkin 1000 untuk JNT tak mahal. Memang untuk JNT kalau puluh 1000 pun tak ada isu kan. Apa big company MNC. Delay buang-buang masa kita fikir ghosting tinggal. Dan bukan mamu sahaja, ramai orang lain yang senasib yang kena benda ni. Betul tak? Simple lah. Berapa ramai rakyat Malaysia, luar Malaysia kita tak mau beritahu kan, okay? Berapa ramai rakyat Malaysia yang kena benda ni. Last kali fed up, ulang alik tak settle. Betul tak? Geng-geng yang duk message mamu dalam Facebook semua, tolong time ni jangan sebab dua-dua phone pakai ID yang sama. Okey, tolong. Aduh, depa duk message pula. Sabar, duk relax Zat. Okey, mamu synchronize phone. Boleh jadi ya, kan? Kalau kita sangka buruk pasal tu buat duit, kongsi duit. Sebab bahawa supervisor duk lindung sangat staff pecah mana ni. Something wrong bro. I cannot brain. Pecah otak fikir kau. Tak pecah. Cannot brain pecah mana simpan lagi. Dah simpan, duit ganti rugi dengan barang, goodbye. Dia duk betul lah esok lusa kan. Hari ni dah 3 hari bulan. Kes dia pula 30 hari bulan. Tak tahu nak lanjut berapa lama. Sampai hari ni hak mamu tak dapat lagi lah. Okay. Tengoklah insya-Allah lah esok lusa mamu PIPK pula lah. Kan, kalau tak settle, at least kalau orang dah tag macam ni, dah tolong share macam ni, takkan JNT tak tahu lagi. Kalau JNT tak hubungi mamu, sebab mamu dah sedaya upaya hubungi HQ, guna guna Facebook, guna website depa, do operator jawab kepala otak hampa. Keluar dah. Bukan maki kan.
Duk operator jawab, duk baik 700 lebih giliran. Tunggu sampai ke sudah pagi sampai ke malam, duk tunggu macam Tok Kong lah. Naya lah. Tak settle. Pi gegak pun bukan benda juta bang. Silat-silat gegak depan saman saya. Betul tak? Betul bang Fakrul. 1,000. Dan 1,000 dia pun bawah RM5,000. Kalau bawah RM50,000 pun isu kecil ya. Cuba hampa check dalam website. Cuba hampa check dalam Google. Mamu tak tahu tau. Orang main menyampai mamu. Minta maaf betul salah mamu tak tahu. Rating filing rupanya problem gila-gila. Dulu macam ni. Kenapa jadi macam tu? Something wrong lah. Okay? Dalaman kita tak kuat. Once dalaman kita tak kuat, dalaman kita rapuh, habis lah. So, kuatkan balik. Pukuhkan balik. Mamu tak buang JNT tau. Banyak orang kita kenalan mamu kerja dalam JNT. Mamu tak buang JNT tau. Dah tahu dalaman kita isu problem rapuh. Kuatkan lah. Kalau nak kuat tak boleh. Okey, joint venture lah. Yang tu pun nak kena ajak hampa. Sekali hampa nanti kata pula, kita ni orang biasa. Ingat, pegang nasihat, pegang ilmu yang mamu sampaikan, bukan pegang diri mamu. Okey? Apa yang mamu kata betul, kalau kata betul. Kalau apa yang mamu kata salah, kata salah. Yang tu dalam kita berilmu dan beramal. Very simple. Agama apa pun ajak benda ni. Sekali tak pasal-pasal aku jadi ceramah pula tazkirah lagi. Okey? Tolong Mamu nak tutup dah. Okey, mak mamu pun dah rimah dah. Mamu buatlah kat rumah mamu, kesian dekat dia. Okey, umur dah kat 80 dah. Okey, tolong share ramai-ramai siapa yang dah jadi mangsa, tolong komen. Habis tu tolong tag JNT 1 Malaysia. Daripada staff, daripada cawangan sampai ke HQ, tolong tag ramai-ramai. Kan? Habis tu hampa tag lah mana-mana page yang kata Mami Jarum punya page ke apa. Tag ramai-ramai. Bukan untuk hak mamu lah, untuk hak kita semua customer. JNT tak call customer. Customer kena call JNT. Mana SOP JNT? Zamri Hassan, tak tahulah nak masuk belah siapa kan. Tapi mamu punya tahap sampai pi ke JNT. Daripada siang, pagi, tengah hari, petang sampai malam. Kemarin sampai pukul 11 malam nak ke JNT. Naya. Ni apa yang duk bubuh pasir Demis apa ni apa Muhammad Nofasha. Bang, yang ni bukan cerita ni dah lah. Ni cerita staf pecah mana kot. Dia bukan sembang syarat dah. Kalau hampa sembang syarat lagi memang hampa jahanam lah. Kami yang di Anaya okey, ramai-ramai kita doa kan. Doa-doa orang hantar Anaya ni termakbul. Ramai pula ajak sembang pergi aku. Tapi dia tak ada isu call dah lah ni kan. Mamu skipkan cerita sebab apa? Mamu cerita detail lagi nanti. Naya. Memang dia ada call mamu. Dia call, bila dia call selalu call atas pukul 9 malam. Diri suka hati dia tengah-tengah malam apa semua kan. Call tak jawab, dia memang akan WhatsApp. Tapi malam kejadian dia call tak jawab, bila mamu tak jawab dia tak WhatsApp. First time pasal ni jadi dia tak WhatsApp. Jadi macam mana kita nak tahu? Dan di rumah, okey, di rumah ada orang Saipul. Jam lagi ya. Macam nama mamu Zami Omar lagi ya, orang tahu. Pergi. Betul tak? Banyak-banyak rekod dia call tak angkat, dia mesti WhatsApp. Banyak benda dia kantoi Banyak benda dia kantoi. Ni bila dia call, mamu tak jawab malam tu, 29 hari bulan, dia tak WhatsApp. Tadi dia lupa buat loss. Okey, 3 hari bulan mamu tahu rupa dia lah. Dia buat loss, mamu tunjuk bukti. Tunjuk bukti dalam phone tak payah tunjuk kat hampa, tak syok kan. Kalau hampa nak suruh aku main lah aku ada bukti. Dia tunjuk ke mamu tunjuk bukti, diam. Silent. Bermaksud mamu tak bohong. Untuk apa bohong Bukan kata orang lain je akan takut nak guna. Seluruh rakyat Malaysia akan jadi takut. Kesian lah. Kesian kat mamu. Kesian dekat insan-insan lain. Nasib baiklah bukan customer baru, barang customer mamu. Kalau barang customer mamu nanya. Okay? Kesian dekat seluruh warga Malaysia yang mengharapkan hampa tolong sampaikan barang-barang kami. Okay? Kesian dekat orang Malaysia yang wakilkan hampa, tapi hampa pecah mana, hampa rosakkan barang kami, hampa hilangkan barang kami, hampa songklap curi barang kami. Okay?
Habis tu hampa sembang bab insurans, hampa sembang bab ganti rugi hanya RM100. Hampa buat kami kena pi balik. Buang masa kami. Kesian kami weh. Kesian kat seluruh rakyat Malaysia. Tolonglah, okey? Minta tolong dekat JNT selesaikan kes ni cara baik. Okey? Tak perlu bukanlah nak libatkan KPDNKK ke SKMM ke polis ke komersial, tak perlu lah. Tolonglah, benda simple, benda kecil. Minta maaf Afan, saya tak mau boykot JNT dan saya tak mau pakai pos laju je. Sebab pos laju pun pernah jadi isu. Cuma Mamu tak mau cerita, tapi Alhamdulillah. Dua company ni, Afan, berbanding company lain, pos laju dan JNT paling banyak barang Mamu guna, paling banyak dan paling selamat, paling best, paling TikTok. Tak mau cakap lah pasal lambat, cepat tu simple lah, benda kecil kan, kerja mereka kan. Tapi barang sampai tak rosak apa semua, selain kalau ada yang barang rosak tu ada lah kan, ada yang kesilapan customer apa semua, tapi benda tu kata clear, okay, crystal clear. Dua company the best tu. Afan minta maaf dengan pengalaman Mamu seluruh Malaysia, pos laju dan JNT the best. Cuma tak bestnya bila jadi problem macam ni, supervisor pertahankan staff dia lagi. Mamu tak minta buang staff. Cuma Mamu cerita perjalanan kan, ambil tata tertib, yang tu potong gaji apa semua kan. Nak buat tak buat terpulang ke hampa kan. Tapi hak kami pengguna, kerugian kami ganti lah. Kesian lah. Okay. Kalau katakan hampa tak dapat ganti barang Mamu, hampa tak dapat ganti dengan nilai duit, macam mana barang-barang orang lain? Ni pula PKP 2.0, orang nak cari duit payah. Macam Mamu kerja di rumah nak dapat RM1 sehari payah. Okay. Mamu ada tanggungan tau. Kesian lah. Okay. Kita kena bagi nafkah. Contohlah anak-anak kecil, dia tahu ke bapak tak ada duit nak bagi susu? Anak-anak kecil, dia tahu ke bapak tak cukup duit nak beli pensel color, nak beli baju sekolah? Contoh dia tahu. Dia faham benda tu. Bapak nak makan ayam, bapak tak cukup duit kita makan nasi kosong boleh. Anak-anak faham. Tolonglah staf JNT. Ada berapa ramai yang lebih malang daripada Mamu. Kami semua krik-krik. Dia ada geng yang tak dapat bantuan langsung dengan government tau, dan kami tak minta. Contoh je, kami tak menagih simpati, tapi hak-hak kami ni jaga. Okay. Takat tu je lah Mamu live. Mamu tutup dulu. Siapa-siapa yang baru tengok, share, okay? Share ramai-ramai. Share ramai-ramai, tujuan dia bukan nak bergaduh, nak selesaikan benda ni. Selesaikan masalah Mamu, selesaikan masalah pengurusan, selesaikan masalah HQ, HR, email. Habis tu hampa punya cawangan, tolong selesaikan masalah ni. Yang mana boleh ganti, yang berganti. Yang mana dapat barang balik, buat main balik. Okay? Jangan buat naya kami rakyat Malaysia. PKP hampa susah, kami lagi susah weh. Naya. PKP hampa ada income, postage main banyak, komisen di sebalik kesusahan hampa tu. Kami krik-krik weh. Mamu punya bisnes 90% harapkan orang post. Walk-in tak ramai weh. Bomeng kamera ni tak ramai. Okey? Krik-krik weh. Nak rentas daerah tak boleh. Naya kalau buat macam ni. Kesian dekat bakal klien Mamu yang bakal hantar. Sampai tak pernah seumur hidup tau. Sejak daripada 30 hari bulan tu, 30 hari bulan Januari, 1 Februari, 2 Februari, 3 Februari, hari-hari Mamu pergi collect sendiri. Mamu call, contact staff JNT, tolong jangan bagi kat staff hantar. I pergi kutip sendiri. I takut barang hilang, barang customer. Yang hilang ni barang Mamu. Okey lah. Kesian tau. Tadi supervisor buat perjanjian dengan Mamu, tapi janji mulut kan. Janji dengan Mamu, okey, bang mau dia akan jaga. Alhamdulillah, terima kasih. Tapi ganti tak ganti report tak tarik, tak ganti lagi ramai orang share benda ni. Okey, minta siapa-siapa yang tengok ni follow Facebook Mamu. Apa follow Facebook ni, Mamu akan update perjalanan kes pecah amanah JNT. Okey, bye. Assalamualaikum. Mana salah minta maaf lah. Okey, ada orang tegur lah sejam lah.